Saudara, dalam edisi Berita Plus minggu ini, kami beri tumpuan kepada alam rumah tangga. Perkahwinan ibarat ikatan untuk hidup berpasangan. Banyak penyesuaian yang perlu dibuat, ada kalanya pergesiran mungkin timbul dan memerlukan persefahaman. Dua pasangan berkongsi rahsia kebahagiaan rumah tangga mereka bersama wartawan kami, Syabal Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Ahmad Pagi, 69 tahun dan Cik Hamidah M. Nur, 65 tahun sudah hampir 5 dekad berkongsi hidup sebagai suami isteri. Mereka dipadankan kedua orang tua. Saya dengan makcik ni dijodohkan oleh orang tua kita. Saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Melayari kehidupan dan bahtera rumah tangga pada awalnya bukan semudah yang disangka. I start to be macam learn to love him when after 6 years of my marriage. Yalah, kita terus nikah kan. Jadi kita berbual cuma rutin lah. Nak makan, nak minum, itu aja. Dan pastinya mengekalkan kasih sayang sesama suami isteri memerlukan kerjasama dan usaha. Bukan gaduh tu tidaklah. Tapi bertekak, bertukar-tukar fikiran. Dia tak suka. Saya suka gini, dia tak suka gini. Pasangan yang tidak dikurniakan cahaya mata ini bahagia tinggal di flat studio mereka. Namun sayangnya, kehidupan berumah tangga tidak terlepas daripada ujian dan dugaan. Encik Ahmad menderita sakit ginjal sejak 12 tahun yang lalu dan perlu menjalani dialisis 3 kali seminggu. Pada saat susah dan senang, Cik Hamidah memastikan keperluan rumah tangga dan perubatan suaminya terjaga. Love you. Love you. Bagi mereka, usia atau tempoh perkahwinan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mempamerkan kasih sayang. One day either of us left, you are alone. Then on that day, kalau you nak curahkan kasih sayang you, where? You don't have already. Then you akan menyesal seumur hidup. Makcik suka dia ngaji. Jadi kalau makcik tak boleh tidur, nanti makcik bilang, ngaji abang. Nanti pakcik ngaji lah, sampai cik tertidur. Masakannya semua sedap-sedap. Betul ke? Betul lah. Apa yang penting dalam keutuhan perkahwinan adalah sikap tanggungjawab dan keikhlasan antara suami isteri. Saudara, trend perkahwinan nampaknya semakin rancak. Menurut perangkaan terkini Jabatan Statistik Singapura, lebih 28,000 perkahwinan dicatatkan pada 2021. Ini naik lebih 25% berbanding tahun yang sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, lebih 6,000 pula adalah pasangan Islam. Dan walaupun secara am usia ketika berkahwin bagi mempelai wanita dan lelaki adalah dalam lingkungan 29 hingga 30 tahun, bagi pasangan Islam pula ramai yang mendirikan rumah tangga pada usia lebih muda, iaitu 26 hingga 28 tahun. Muhammad Lutfi Khalis Muhammad Jufri, 24 tahun dan isterinya Anda Chowdhury, 26 tahun, mendirikan rumah tangga kurang 2 tahun selepas berkenalan. Namun perjalanan ke jenjang pelamin ditempuhi dengan cabaran. There were some friends who ask me kau suka duit ke? It's very indirect lah, tapi we get the message. So my dad was telling me, are you mentally ready to be the financially stable in the family? And he also talked to my husband saying, are you ready to accept the fact that Anda is the one that's going to be financially raising the family? Untuk memastikan mereka benar-benar sedia bagi alam perkahwinan, pasangan ini menghadiri kursus-kursus persiapan perkahwinan dan merujuk dengan mereka yang lebih berpengalaman. I think it was called Bersamamu, and I highly recommend all young couples to go for it because it puts marriage in a whole new perspective. We've got more insights on what to expect. Jadi that sort of gave me and Anda a reality check lah, and see if we're actually prepared for marriage. Anda adalah seorang usahawan dan influencer, manakala Lutfi masih lagi menuntut. Alam rumah tangga penuh dengan pancaroba, apatah lagi pasangan muda seperti mereka. Namun bagi pasangan ini, komunikasi adalah cara terbaik untuk meleraikan segala masalah dan salah faham. We respect each other's me time. I travel a lot. I didn't bring him because he got school and work, and I told him my life doesn't stop. And I don't think we should have the mindset where
oh, I have to stop everything for my partner. Naib Kadi, Ustaz Nusan Halim membimbing para pasangan menerusi program Bersamamu. Selain perancangan keuangan dan anak-anak, beliau menasihati para pasangan supaya memikirkan penyesuaian pada kehidupan mereka selepas berumah tangga. Semangat dan sokongan ini yang sangat penting dalam sebuah pasangan melalui fasa-fasa penting dalam hidup mereka seperti awal perkahwinan. Kita perlu persefahaman. Dan persefahaman ini hanya akan wujud bila kita dapat mendengar dengan efektif bagaimana menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di rumah mertua. Sejauh ini, lebih 18,000 pasangan sudah meraih manfaat daripada program tersebut sejak ia dilancarkan pada 2019. Daripada alam rumah tangga, kita beralih kepada alam rumah iglu pula. Segmen destinasi kali ini membawa anda ke Siberia di Rusia untuk melihat bagaimana membuat iglu dijadikan satu tradisi mengeratkan ukhuwah seisi keluarga. Ayo kita saksikan. Iglu merupakan rumah tradisi masyarakat Inuit di Greenland, Kanada dan Siberia. Setiap tahun, satu pesta diadakan bagi meraihkan seni binaan iglu. Tahun ini, lebih 2,000 rakan dan keluarga berkumpul bagi edisi ke-13 pesta itu. Mereka juga membimbing para pelancong untuk memanjat kawasan Gunung Ganang serta cara membina sebuah iglu. Atas bimbingan mereka, 327 pasukan membina 198 buah iglu tahun ini, iaitu rekod tertinggi dicatat sejauh ini. Para peserta juga dijemput untuk bermalam dalam iglu yang dibina ini. Selain itu, mereka turut menikmati pelbagai kegiatan musim sejuk dalam festival berkenaan seperti mempelajari tradisi masyarakat Artik. Bagaimanapun, pihak penganjur menyatakan mesej lebih penting yang ingin disebarkannya adalah mengisi masa lapang bersama keluarga dan rakan-rakan sambil menikmati udara segar. Iglu-iglu ini kekal berdiri selama 3 minggu sebelum suhu cuaca menjadi lebih panas sedikit dan air batu yang digunakan ini mula cair. Saudara, ada peribahasa Melayu yang berbunyi, tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia. Itulah juga yang sedang dilakukan sekumpulan wanita di Dubai ini yang menggoncang stereotip masyarakat dengan menggenggam senjata api. Segmen Khabar Dunia minggu ini membawa anda bertemu dengan pasukan SWAT Polis Dubai yang semuanya wanita. Menempuh dengan lasak halangan atau obstacle course, turun dari tempat tinggi dengan cepat serta menjadi sniper atau penembak jitu. Inilah latihan harian pasukan SWAT wanita Dubai ini lengkap dengan seragam hitam dan peralatan perlindungan. Skuad 11 anggota ini baru dibentuk pada September tahun lalu. Menurut Lieutenant Latifah Al-Salman, apabila dia memberitahu ibu bapanya dia akan menyertai skuad ini, ibunya menentangnya kerana tugas ini memerlukan tahap kecergasan sangat tinggi dan perlu menembak. Tapi Latifah akhirnya berjaya meyakinkan si ibu akan keupayaannya. Antara lain, pasukan SWAT wanita ini dilatih untuk melakukan operasi menyelamatkan orang-orang tebusan. Anggota lain pasukan ini pula mengatakan, walaupun latihannya sangat sukar, ia sangat memuaskan. Misalnya, ada yang berkata, dia kini lebih yakin dan tidak takut untuk memanjat naik atau turun menara Burj Khalifa sekalipun. Tugas ini merubah pandangan hidup mereka dan tidak takut untuk menghadapi apa jua cabaran. Acara MediaCorp Untukmu di Wan Punggol semalam menarik kehadiran penonton setia MediaCorp dari merata negara. Bagi anda yang terlepas peluang untuk ke sana, kami bawakan sekilas aktiviti-aktiviti menarik yang berlangsung semalam. Laporan ini saudara mengakhiri buletin pada malam ini. Sekian, salam hormat. Sama kalau dulu, orang dulu. Kehadiran kami di Wan Punggol adalah sebahagian daripada acara khas MediaCorp Untukmu di Wan Punggol untuk mendekati para penonton setia kami. Pelbagai aktiviti berlangsung sepanjang hari sesuai untuk seisi keluarga. Antaranya termasuk sedutan dokumentari terbaru Selera Kita, Forum Selera Kita, Jaga Makan, Jaga Badan serta demonstrasi memasak. Para pengunjung juga diajak bersenam beramai-ramai bersama DJ Warna 942 dalam segmen Gerak Warna. Persembahan hebat 16 peserta musim kedua pertandingan juara Mike Junior cukup menghiburkan.
Astaka baca berita cabaran autocue kami juga tidak kurang sibuk dengan ramai pengikut setia kami menyahut cabaran untuk merasakan sendiri pengalaman menyampaikan berita. Kemuncak acara pastinya siaran luar berita di Buan Punggol selama 45 minit. Selain berpeluang menyaksikan kru dan penyampai berita Mediacorp beraksi secara langsung, siaran khas ini turut menampilkan wawancara dengan para tetamu undangan serta pengumuman pemenang cabaran baca berita cabaran autocue. Dan buat julung-julung kalinya, persembahan Dikir Barat turut diadunkan ke dalam siaran berita TV.